الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا يا الله ajarkan kami apa yang kami masih jahil wa zakkirna ma nusina ya Allah ingatkan kami apa yang telah kami lupa wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini Allah izinkan kita berada di tempat yang paling mulia. Seorang lelaki tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul buqa khair?" Ya Rasulullah, manakah tempat yang paling mulia? Maka jawab Nabi, antara tempat yang paling mulia adalah masjid. Masjid, surau, musalla, tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia. Sebab itulah para semua, kita bila masuk masjid, sunnah. Solat sunnah tahiyatul masjid. Istana besar mana istana, sehebat mana, seluas mana banglo yang besar, maka tidak disunatkan tahiyatul masjid. Masjid yang umurnya ratusan tahun, yang uzur, tetapi disunatkan tahiyatul masjid. Nak tunjuk bahawa rumah Allah ini adalah semulia-mulia tempat. Wa syarrul buqa' al-aswad. Seburuk-buruk tempat adalah kedai. Ya. Bukan tak lagi kedai, boleh pergi kerja, jangan duduk taubah banyak sangat. Ya. Duduk sejik tak boleh duduk lama. Kalau duduk kedai, ngopi, ngetih, punyalah lama. Jadi alhamdulillah pagi ini Allah beri kita kesihatan, bersamanya adalah peluang. Ramai di luar sana sihat tapi tidak berpeluang. Ramai di sana banyak peluang tapi tak sihat. Alhamdulillah. Dan pagi ini alhamdulillah Cikgu happy, sihat alhamdulillah, dah boleh hadir masjid. Dan dia juga sama saya pagi ni Fadil, kawan saya Ustaz Makhlis, bolehlah para semua ke masjid, rapat-rapat tenang-tenang bertunang dengan dia, boleh ambil imam pelatih. Ni dia dari belajar Mesir, ya. Jadi alhamdulillah insya-Allah dia ambil. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung kitab kita Mutiara Ihya Ulumuddin. Masih dalam bab berfikir. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sekarang setelah kita semua mengetahui bagaimana pemikiran yang harus kita jalankan
ke arah mana yang harus kita tuju, yang mula-mulanya ialah keadaan kejadian diri sendiri, dan setelah itu marilah kita teruskan dengan makhluk lain yang terdekat dengan kita, iaitu bumi yang merupakan tempat tinggal kita selama di alam fana ini. Baik, kata Al-Imam Al-Ghazali, dia kata sekarang setelah kita semua mengetahui bagaimana pemikiran yang harus kita jalankan, ke mana seharusnya pemikiran kita tujukan ke mana, kita halakan fikrah kita ke mana, ke arah mana yang harus kita tuju. Kata jumhur ulama, ke mana pemikiran kita, ke arah mana yang perlu kita fikirkan, ke mana kita kena halakan pemikiran kita. Pertama sekali kata jumhur ulama, innal fikrah, sesungguhnya fikrah, pemikiran ini, akal ini, ala khamsatu awjuh, sepatutnya dihalakan kepada 5 pemikiran. Rasmu al-aqal, hidayatul aqli, akal ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, di saat ini Allah masih mengekalkan hidayatul aql. Maka sepatutnya, seharusnya, sewajarnya kita kena halakan pemikiran kita sebagaimana yang diajar oleh jumhur ulama. Yang pertama sekali, fikratun fi ayatillah, fikratun fi khalqillah. Kita halakan pemikiran kita kepada penciptaan Allah. Yatawalladu alaihi tauhid wal yaqin. Setelah mana kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan dalam hati kita, yang pertama adalah at-tauhid, yang kedua al-yaqin. Maka kita halalkan pemikiran kita, kita lihat khalqillah, ciptaan Allah, kebesaran Allah. Yang kedua kata ulama, wa fikratun fi ala'illah, kita fikirkan, kita renungkan tentang anugerah-anugerah Allah. Ya Allah, banyaknya anugerah, tidak ternilai, tidak tertulis, tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, nescaya tidak terhitung betapa banyaknya. Maka kata ulama, kita kena fikirkan anugerah Allah, yatawalladu alaihi al-mahabbah wasyukr. Bila mana kita fikir anugerah Allah, maka akan melahirkan dalam diri kita satu sifat al-mahabbah, cinta Allah. Satu sifat asyukur, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi, kita renung sekejap pagi ini, Allah masih menganugerahkan kita kehidupan. Sebab pagi tadi kita sedar, kita ucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sebab Allah masih buka tirai kehidupan. Maka bila mana kita renung anugerah Allah, maka saat itu kita akan al-mahabbah, cinta Allah. Saat itu juga kita akan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita, Allah kejutkan kita, Allah gerakkan kita, Allah beri hidayah kepada kita, kita dapat melangkah, kita dapat hadir salat subuh secara jamaah, dan alhamdulillah anugerah Allah anugerahkan kepada kita, kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Tabarakallah. Yang ketiga kata ulama, fikratun fi wa'dillah, kita fikirkan tentang janji manis Allah. Allah dah janji, dipanggil mubasyirin. Kita renung sekejap, kita fikir sedalam-dalamnya janji manis Allah. Apa Allah janji? A'adadtu li'ibadi as-salihin. Allah, aku janji kepada hamba-Ku yang saleh.
Apa dia? Nikmat yang tidak boleh digambarkan. Begitu besar, begitu indahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renung janji Allah Subhanahu wa taala, yatawalladu alai ar-raghbah. Maka akan terbina dalam hidup kita satu sifat, iaitu raghbah, cinta kepada alam akhirat. Bila mana kita cinta kepada alam akhirat, insya-Allah hati kita menjadi ada kekuatan motivasi untuk melaksanakan ta'abbudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tidak ingat kepada akhirat, maka terhalang, terhijab, tak nampak. Yang nampak adalah dunia. Bila mana disibukkan dengan dunia, maka saat itu datang satu sifat dipanggil ghiflah. Sibuk, cuai. Disibukkan dengan dunia atau menyibukkan dengan dunia. Yang keempat, kata ulama, kena fikir mana? Wa fikratun fi wa'idillah. Kena fikir tentang ancaman Allah. Peringatan daripada Allah. Ingat, yatawalladu alaihi al-haibah. Maka akan melahirkan dalam diri kita satu perasaan al-haibah. Rasa gerung, rasa takut, rasa bimbang pada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia waqtar man arada dunia, bila mana manusia pilih dunia, waqtaraha 'ala al-akhirah, dia melebihi daripada akhirat, maka antara uqubat yang Allah timpakan kepada mereka, akhadha minhu al-halawatu al-ibadah. Allah akan tarik kemanisan dalam beribadah. Bila mana Allah tarik halawatul ibadah, maka saat itu mereka rasa panas, rasa malas, rasa berat, tidak ada motivasi nak buat ibadah. Maka alhamdulillah, pagi ini Allah masih mengekalkan kita halawatul ibadah, kemanisan dalam beribadah. Mudah-mudahan kita minta Allah beri kita barakah, keberkatan, kemanisan halawatul ibadah dalam bulan Rajab, seterusnya dalam bulan Sya'ban, akhirnya pada bulan Ramadan. Bulan inilah kita nak mulakan, ya. Bulan inilah kita nak mula. Kalau yang belum mula baca Quran, nak mulalah. Bukan, jangan mula bulan Ramadan. Bila nak mula Quran, tunggu Ramadan. Salah. Bila nak datang masjid, tunggu Ramadan. Silap. Bila nak duduk iktikaf, tunggu Ramadan. Bila nak sedekah, tunggu Ramadan. Semua itu silap. Ramadan bukan bulan untuk sedekah. Ramadan bulan untuk menambahkan sedekah. Bulan Ramadan bukan bulan untuk baca Quran, tapi bulan Ramadan bulan untuk tambahkan bacaan Al-Quran. Bukan Ramadan bukan bulan iktikaf. Ramadan bulan untuk banyakkan iktikaf. Ni semua nak mula bulan Ramadan. Sebab tu dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab. Wa Sya'ban. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Yang kelima, kata ulama, fikratun fi taksiri nafsihi 'anil ta'ah. Kita renung sekejap, kita fikir sekejap, taksir, kurangnya kita amal kepada Allah, kurangnya kita ta'abbudi kepada Allah, ma'a ihsanu ilaih. Dalam masa yang sama, Allah menganugerahkan kita berbagai-bagai anugerah. Yatawalladu alaihi al-haya. Maka saat itu akan melahirkan dalam diri kita
satu sifat rasa malu pada Allah. Allahu Akbar, malunya. Hari ini tak baca Quran lagi, contoh, na'udzubillah. Hari ini tak baca Quran lagi, hari ini tak selawat lagi, hari ini banyak lagi. Dalam saat yang sama, dalam masa yang sama, kita tak baca Quran, tak zikir pada Allah, kurang salawat, makan masih selera lagi. Baca indera masih berfungsi lagi. Maka saat itu, bila kita fikir macam tu, yatawalladu alaihi al-haya, maka akan datang dalam diri kita satu perasaan sifat malu. Malu pada Allah. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana pemikiran yang harus kita jalankan. Baik, kata ulama, lima bentuk, lima hala, lima perkara yang kita kena fikirkan. Pertama, tentang kejadian Allah. Yang kedua, tentang anugerah Allah. Yang ketiga, tentang janji manis Allah. Yang keempat, tentang janji, peringatan, janji buruk dari Allah. Yang kelima, fikirkan kekurangan kita. Mudah-mudahan para hadis semua akan menjadikan kita, kehidupan kita berjalan ke arah jalan yang benar, yang mula-mulanya ialah keadaan kejadian kita. Pertama sekali, Al-Imam Al-Ghazali kata, kena fikir tentang diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Fi khalqillah. Fikir kejadian kita, dan setelah itu mari kita teruskan. Baik, Al-Imam Al-Ghazali ajak kita teruskan pemikiran kita. Dalam muhadarah-muhadarah yang lepas, kita dah lihat secara detail bagaimana kehebatan Allah, bagaimana kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Baik, pagi ini Imam Ghazali nak ajak kita teruskan memikirkan dengan makhluk lain yang terdekat dengan kita, iaitu bumi. Baik, insya-Allah kita nak lihat kebesaran Allah yang ada pada bumi, yang merupakan tempat tinggal kita selama di alam fana ini. Bumi yang kita duduk sekarang, yang kita diami sekarang, yang kita tinggal sekarang, sifatnya adalah fana. Kiamat pasti akan berlaku. Dunia yang kita duduk sekarang akan hancur. Sehancur-hancurnya. Banyak dalam Al-Quran Allah menyatakan kedahsyatan yaumul qiyamah. Contoh, surah apa? Suratul Zalzalah. Allah nyatakan bagaimana kedahsyatan yaumul qiyamah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia nak bawa kita fikir berkenaan bumi yang merupakan tempat tinggal selama di alam fana. Kita duduk sekarang, kita tinggal sekarang, bumi ini sifatnya fana, bukan kekal. Semua akan rosak binasa. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an
mumbassa. Semua yang ada atas dunia ini, bukit bukau yang besar, gunung gana yang tinggi, bumi yang luas, Allah kata apa? Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Semuanya jadi macam debu berterbangan. Allahu akbar. Marilah kita selidik sungai. Imam Ghazali ajak kita tengok sungai, lautan, gunung ganan dan lain-lain lagi. Jika sudah selesai, terus beralih ke alam yang atas, iaitu ciptaan Allah yang berupa langit dan angkasa luar yang lain. Kita nak lihat, kita nak kaji, kita nak fikir tentang bumi. Sungai, lautan, gunung ganang. Maka setelah mana selesai lihat bumi, lihatlah yang berada di atas sana. Dalam suratul Ghashiyah, Allah menyebut dalam suratul Ghashiyah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak lihat bersama dengan fikir. Afala yanzuruna, apakah kamu tidak lihat dengan mata kasar, bawa kepada ainun basirah, mata hati, bagaimana Allah mencipta seekor unta. Di sini ayat nazar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama' kaifa rufi'at. Allah kata lihat kepada langit yang tinggi, kaifa rufi'at, bagaimana Allah angkatkan langit. Ini kita nak lihat. Wa ilal ard, lihat kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana Allah hamparkan bumi. Bumi yang luas. Wa ilal jibali kaifa nusibat, pandang tengok kepada gunung, bagaimana Allah tegakkan gunung. Fadzakir, ingatlah. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam bumi. Kita nak tengok pagi ni bumi, al-ard. Dalam antara ayat-ayat atau tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Allah itu benar-benar maha kuasa ialah bumi kita. Fikratun fi khalqillah. Kita fikir pada kejadian Allah. Bumi diciptakan olehnya sebagai hamparan dan tempat kita tinggal. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Pandang tengok kepada bumi, bagaimana Allah hamparkan bumi. Diletakkan di situ berbagai-bagai jalan yang bercabang-cabang. Dijadikannya tunduk dan takluk kepada manusia untuk didiami dan memakmurkan bumi. Para hadirin semua, Allah jadikan makhluk di alam ini semuanya tunduk kepada makhluk Allah. Tunduk kepada manusia. Apa yang diciptakan oleh Allah dipanggil makhluk. Ma siwallah. Makhluk ini tunduk kepada manusia. Apa sahaja. Kita nak buat rumah, pergi tebang pokok kayu. Ada pokok kayu mengamuk? Tak. Tebang, belah, paku. Ada pokok kayu mengamuk? Tak. Kita nak buat rumah, kita kira pecah batu. Ada batu mengamuk? Tak. Kita nak guna air, nak bancuh simen, pergi ambil air. Ada air mengamuk? Tak mengamuk. Nak buat rumah, pergi ambil pasir. Ada mereka mengamuk? Tak mengamuk. Semua makhluk tak ditunduk pada manusia dan manusia lupa tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya
tunduk dan takluk kepada manusia untuk didiami dan memakmurkan bumi. Bila mana manusia duduk atas bumi Allah, mereka lupa satu tanggungjawab. Disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah wal Wilayah Ad-Diniyah. Apa tanggungjawab kita? Setelah mana kita duduk atas muka bumi Allah. Para hadirin semua, kita ambil satu tanggungjawab. Tanggungjawab mana? Khilafatan nubuwah. Kita ambil tanggungjawab iaitu meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafatan nubuwah. Setiap orang mesti ambil kerja Nabi. Apa yang Rasulullah tinggal, kita kena ambil. Yang kedua, tanggungjawab kita wasiyasatid dunya bih. Kena tadbir dunia ini, kena makmur dunia ini dengan agama. Itu tanggungjawab. Bukan sekadar duduk atas dunia, lupa Allah. Ada orang cakap, bila mana Allah anugerahkan dia kemewahan, kehidupan, dia kata apa? Itu hak saya. Ni masih ada lagi yang mengatakan bahawa itu hak dia. Nak solat ke, tak nak solat ke, itu hak dia. Ni golongan yang meletakkan akal atas sekali. Golongan mana? Dipanggil golongan Mu'tazilah. Dia guna akal. Dah Allah bagi akal, Allah bagi dia kehidupan, Allah bagi dia, maka hak dia. Allah jadikan kita, Allah sediakan bumi, semua patuh kepada makhluk. Dan jangan lupa, tugas utama kita adalah memakmurkan bumi ini dengan ta'abudi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan bumi ini, memakmurkan keluarga kita, kehidupan kita adalah dengan wasiyasatid dunya. Kena tadbir dunia, kena tadbir bumi yang kita duduk sekarang dengan agama, dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan menjadikan bumi sebagai benua yang dapat didiami. Dipasak dengan beberapa gunung sebagai pasak. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Kita lihat di sekeliling bumi ada gunung ganang. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Allah kata tolong tengok kepada gunung ganang. Bagaimana Allah tegakkan gunung. Subhanallah. Apakah tujuan gunung itu saja-saja? Tidak. Allah tak jadikan gunung itu semata-mata dibuat saja-saja. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira bahawa aku jadikan semua ini tanpa matlamat? Allahu Rabbi. Semua ada matlamat. Semua ada ghayah, ada tujuan. Kita hidup ada tujuan. Kita hadir pagi ni ada tujuan. Tujuan hidup kita adalah Allahu ghayatuna. Allah adalah matlamat kita. Para hadirin semua, hidup kita ini ada matlamat. Allahu ghayatuna. Allah adalah matlamat kita sebenar. Bila mana nak capai kepada ghayah, dia mesti ikut cara. Macam semalam, Tuan Haji buat kenduri kahwin kan? Di Tambun. Kita nak sampai ke Tambun, dia mesti ada tariqah. Maka Haji masuk alamat pelan. Alamat nak ke sana. Kalau tak ikut alamat, tak akan sampai kepada ghayah matlamat sebenar. Kalau kita kata Allahu ghayatuna,
Tetapi ar-rasul qudwatuna, kita tak ikut cara Nabi, maka tak akan sampai kepada ghayah. Jadi para hadirin semua, tujuan Allah ciptakan sesuatu ada matlamat. Bukan saja-saja Allah jadikan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sebab apa Allah masih hidupkan kita saat ini? Sebab ada ghayah, ada matlamat. Biar kita ada matlamat dalam hidup kita. Kalau Allah jadikan sesuatu ada matlamat, maka apa matlamat kita? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita fikir matlamat kita yang sebenar. Ke mana hala tuju kita dalam kehidupan? Mengapa Allah ciptakan gunung ganang atas muka bumi? Agar tidak selalu bergoyang. Allah tak nak bagi bumi ini bergoncang. Maka Allah pasokkan bumi dengan gunung ganang. Tengoklah gunung. Subhanallah. Alhamdulillah, dua Allah bagi anugerah. Satu, mata zahir. Mata zahir tengok gunung. Mata batin kita ingat Allah. Itu para semua kelebihan orang yang beriman kepada Allah. Diluaskan jarak datang bagai sudut bumi kecuali dengan ilmu yang telah diberikan Allah. Tak ada orang manusia boleh jalan satu dunia. Tetapi dengan kebesaran ilmu, kita duduk rumah boleh tengok satu dunia. Subhanallah. Buka telefon je. Apa berlaku di sana, di bumi Makkah, di bumi Madinah, di seluruh dunia. Sahabat kita, saudara kita di bumi Palestin berjuang, kita boleh lihat dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ikut kemampuan kita, la haula wala quwwata illa billah. Kata Hujjatul Islam, tidak ada seorang pun mampu menjelajah ke seluruh daerah. Orang Perak, dah habis ke jalan negeri Perak? Belum. Dah habis ke satu Malaysia? Belum. Dah habis ke seluruh dunia? Belum. Subhanallah. Tetapi dengan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah, kita boleh lihat satu dunia. Subhanallah. Itu baru sikit Allah bagi anugerah. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah para semua, kita akan sambung pada kuliah akan datang. Kita buat satu kesimpulan pada pagi ini. Kita tumpukan perhatian kita, pemikiran kita kepada makhluk ciptaan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang kerdil, yang sentiasa mengharapkan pimpinan Allah, yang sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, yang sentiasa mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para hadis semua kita sentiasa dibimbing oleh Allah. Jadilah kita hamba yang meletakkan kehidupan ini sebagai satu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan peluang yang sementara ini
kita makin dekat dengan Allah, kita makin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita mengharapkan semua kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.